Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 14 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 26 April 2021. Seluruh negeri Perlis 7.28 minit malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.27. Zon 2 Pendang Kuala Muda dan Yan 7.26. Zon 3 Padang Terak dan Sik 7.26. Zon 4 Baling 7.25. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.25. Zon 6 Langkawi 7.29. Zon 7 Puncak Gurun Jerai 7.30. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.26. Negeri Perak Zon 1 Tapas, Slim River dan Tanjung Malim 7.22. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.23. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Farid, Lumut, Setiawan dan Pulau Pangkor 7.24. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Serai dan Parit Buntar 7.25. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin dan Jempol 7.15. Zon 2 Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.17. Negeri Melaka 7.16. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.9 minit. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.10. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat 7.14. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.14. Zon 3 Maran, Chenor, Jengka, Termeluk, Berar dan Jerantut 7.17. Zon 4 Bentong, Raub dan Kuala Lipis 7.19. Zon 5 Genting Sempah, Janda Baik dan Bukit Tinggi 7.21. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.17. Zon 3 Hulu Terengganu 7.16. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.15. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Kera dan Gua Musang 7.20. Negeri Sarawak Zon 2 Niah, Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.31 minit petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam 6.41. Zon 8 Kuching, Bau, Lundu dan Sematan 6.44. Negeri Sabah Zon 3 Sempurna, Selabukan, Kunat dan Lahad Datu 6.14. Zon 4 Tawau, Balong dan Kalabakan 6.17. Zon 7 Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar 6.25 minit petang. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 14 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 26 April 2021. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir.
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل صغيرا أو كبيرا أو أحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا. رواه أحمد. Daripada Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membunuh kanak-kanak atau orang tua, membakar pokok kurma, menebang pokok yang berbuah atau menyembelih kambing untuk tujuan menakut-nakutkannya, maka ia tidak akan kembali dengan sempurna atau secukupnya. Hadis riwayat Ahmad. Etika perang ini telah diguna pakai oleh tentera Islam sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar tentang sikap ihsan sesama makhluk biarpun sedang berperang dengan musuh Islam. Etika alam sekitar ialah disiplin falsafah tentang hubungan moral dan nilai antara manusia dengan alam sekitar serta unsur bukan bersifat manusiawi. Etika alam sekitar Islam diasaskan pada dua prinsip, iaitu tabi'i manusia, yakni fitrah, dan ketentuan agama. Dipetik daripada buku 40 hadis pelestarian alam sekitar, tulisan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang dan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Yang baru buka radio pada waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Pada waktu ini bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang kepada anda. Dan petang ini kalau ada sahabat-sahabat yang dah pun selesai tugasan anda, mungkin nak pulang ke rumah masing-masing, hati-hati dengan perjalanan. Dan kalau mungkin kita nak ke bazar Ramadan nanti kan, waktu petang macam ni, pastikan juga kita utamakan keselamatan dan juga kesihatan kita. SOP di bazar Ramadan pun jangan lupa kita ingat-ingatkan dan sentiasa kita laksanakan apa jua langkah-langkah keselamatan seperti mengguna pakai hand sanitizer, kita juga mengguna pakai My Sejahtera aplikasi tersebut. Kalau tak ada terlupa buat telefon, tulis tekan dekat situ kan. Tulis elok-elok, cantik-cantik boleh kita baca kan dengan telefon ni, insya-Allah. Itulah antara langkah-langkah. Moga kita diberi perlindungan sebaik-baiknya. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, insya-Allah kita sebentar sahaja lagi kita akan bersama rancangan setiap hari Isnin, insya-Allah bersama Vaksin Hati. Kita akan bersama tetamunya Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, atau dikenali bersama namanya Tuan Fazli Aziz, insya-Allah. Dan untuk petang ini kita akan sambung kembali bahagian kedua bersama Ramadan, bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Tuan Fazli Aziz merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi, dan anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM. Ada soalan, ada pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Kita akan sama-sama berbincang kejap lagi. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layla
وشر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. أحبائي الكرام، هل تعرفون في رمضان هناك ليلة خير من 1000 الشهر؟ طبعا إنها ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 الشهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تكون ليلة القدر في 10 الأواخر من شهر رمضان. في هذه الأيام يطلب منا أن نكثر في عبادة الصلاة وقراءة القرآن والصدقة على المساكين والفقراء وعمل الصالح. أعزائي، فهيا بنا نغتنم أيامه ولياليه عسى أن نفوز برضوان الله فيغفر الله لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 100.2 FM di Kuala Terengganu. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur, Alhamdulillah. Selamat datang kepada anda dan terus kita berada di hari ini untuk dapat lagi kita dengarkan perkongsian menerusi rancangan Vaksin Hati yang dah pun sebenarnya kita dah bersedia dengan tetamu kita di talian saat ini, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Kita pada waktu ini bersama Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. Assalamualaikum Tuan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Apa khabar? Datin Mona sihat ke? Alhamdulillah. Syafiq sebab saya dah jumpa minggu lepas dalam secara tak atas sekalian. Jadi tu yang tanya Datin Mona lah macam mana sihat keadaan Alhamdulillah Alhamdulillah, insya-Allah sihat. Dapat dengar suara kira okey tu Dato' Wan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tapi nak tanya juga DJ Syafiq sihat Alhamdulillah, hari ni hati okey, emosi okey, belon emosi pun okey. Kena jaga dia belon tu. Itulah. Alhamdulillah. Belon Syafiq tak apa, tengok cara tu belon dia saiz dia punya ketebalan tu tebal. Masih tebal kan jiwa dia tak meletup. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Fazli Aziz yang juga merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi, dan sekarang ni kita sedang bersama langsung di Facebook Live IKIM FM. Ayo kita jemput anda untuk sama-sama sertai kita. Kalau ada pertanyaan, persoalan, kita sediakan ruang peluang kepada anda di beberapa platform yang kita sediakan. Iya. Para pendengar boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM dan juga di YouTube juga. Betul. Okey. Dan sekarang kita nak sama-sama juga untuk buka tajuk kita pada hari ini. Kita nak dengarkan lagi di bahagian yang kedua, Mona, untuk sesi bicara kita hari ini. InsyaAllah masih di bahagian kedua untuk tajuk Ramadan, bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Betul. Dan seperti apa yang kita bincangkan pada minggu lepas kan Tuan, bagaimana Ramadan ni boleh selesai masalah. Kan bulan-bulan lain punyalah tak bertemu. Punyalah susah nak makan sama-sama. Tiba-tiba bulan Ramadan ni balik sama dah Tuan. Kan pergi bazar pun boleh sama-sama. Takkanlah makan tak boleh sama-sama. Bila time makan tu orang kata adalah bonding dia sikit kat situ kan. Dan untuk waktu ini sebagai mukadimah, silakan Tuan. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih DJ Syafiq, terima kasih Datin Muna. Terima kasih kepada semua pendengar Vaksin Hati, alhamdulillah setia bersama kami insya-Allah. Dan kalau minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan bulan Ramadan ni, bulan yang sangat sesuai bagi menyelesaikan segala konflik rumah tangga. Kan? Jadi bulan lepas saya pun dah bercerita tentang berkenaan dengan apa kelebihan bulan Ramadan, kenapa ini bulan yang sesuai. Kan? Kenapa? Mesti ada sebab. Dan kalau siapa masih ingat, saya nak utarakan satu kajian yang dilakukan oleh Dr. Nikolayev, iaitu salah seorang lembaga sekretari di Moskow. Cara dia merawat pesakit-pesakit yang menghadapi masalah kesihatan mental ni, salah satu caranya dengan berpuasa. Salah satu kaedah yang digunakan adalah dengan berpuasa. Jadi menunjukkan bahawa puasa ni memang banyak sangat kelebihan. Allah tahu kita ni macam mana keadaan kita ni. Kita ni makhluk kan. Allah ni Khaliq. Jadi Khaliq dia akan tahu setiap kelemahan, kekurangan makhluk. Jadi sebab itu Allah berikan, hadiahkan kita satu bulan Ramadan untuk kita memperbaiki diri. Cuma hari ni saya nak bincang berkenaan dengan apa yang kita nak buat bila dan Ramadan. Bagaimana nak memulakan konflik pula. Bagaimana memulakan penyelesaian kepada konflik. Ada konflik yang timbul. Kan? Sebab dia ada beberapa step lah. Dan insya-Allah ada detail-detail tertentu saya akan sambung pada bahagian yang ketiga pula. Okey. Supaya perbincangan kita ni dia mencapai maksud lah. Supaya mencapai maksud. Okey. Baik, tuan-tuan sekalian, saya simpulkan bagaimana untuk menyelesaikan konflik ni dalam akronim yang namanya OSCAR. 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 Yang ini saya ambil daripada sahabat saya Cikgu Jinggo. Dia selalu buat salah satu sudut penyelesaian konflik adalah menggunakan akronim inilah. Cuma saya akan fokuskan perbincangan kita dalam sudut rumah tangga. Kan? Dalam rumah tangga. Jadi tuan-tuan sekalian, para pendengar sekalian, bila kita sebut tentang rumah tangga, cuma bila kita bincang hari ini, jangan anggap ini cerita pasal konflik, ini mesti untuk orang yang ada masalah saja. Saya kata jangan. Ilmu yang kita ada, yang kita dapat, walaupun kita belum berdepan dengan konflik, kita perlu ada ilmu untuk supaya apa, bila berdepan kita tak terkejut. Kan? Sebab apa? Rumah tangga, banyak artikel-artikel yang saya baca dan juga buku-buku yang saya baca, dia menceritakan dalam rumah tangga, bila kita berkahwin,
dia akan datang sekali package pertama amanah tanggungjawab. Kan? Yang kedua, dia akan datang bersama dengan konflik. Dia ada a set of pattern lah. Maknanya konflik tu, dia ada pattern-pattern konflik ni dalam rumah tangga. Dengan orang yang macam ni, apa konflik yang bakal timbul, dia ada pattern-pattern dia lah. Cuma saya nak cerita bahawa memang kalau kita berkahwin, kita kena bersedia untuk berdepan dengan konflik. Dan jangan mengelak daripada konflik. Yang ini ramai orang buat. Dia buat apa? Dia mengelak. Tak nak bincang. Itu mengelak lah tu. Tak nak bincang, tak nak bercakap. Kan, masing-masing buat kerja sendiri. Dan dia tak selesa untuk bercakap. Bahkan ada orang yang sakit untuk bercakap. Nah, sakit apa pula? Bukan sakit masalah sakit mulut ke tidak. Tapi bila nak bincang, dia rasa sakit. Sebab apa? Dia menyentuh, mungkin disebabkan menyentuh tentang maruah dia, menyentuh tentang emosi dia, menyentuh tentang kredibiliti dia, kepakaran dia, contoh. Dan menyebabkan dia rasa sakit. Kan contoh, especially contohlah kalau sebut tentang ego ni, biasa orang kaitkan dengan lelaki je kan. Bila tegur lelaki, dia akan rasa macam, aku ni ketua keluarga kan. Pantang dia tegur kan. Ego dan sebagainya. Tapi tak semualah. Cuma saya nak cerita kebiasaannya ada macam tu. Jadi, dia bila bercerita tentang konflik, kita mesti belajar untuk mendepani dan juga mengurus konflik. Sebab konflik mustahil untuk kita elak, satu. Yang kedua, mustahil untuk kita hapuskan. Sebab itu kita kena belajar untuk mengurus konflik. Okey, baik. So saya simpulkan dalam bentuk Oscar lah. Iaitu O-S-C-A-R. Jadi O yang pertama adalah outcome. Kan? Outcome. Apa outcome kita dalam rumah tangga kita ni? Apa outcome yang kita nak dapat dalam rumah tangga kita? Hasilnya. Yes, apa yang hasil yang kita nak capai dalam rumah tangga kita? Hala tuju rumah tangga kita tu di mana? Kan? Sebab itu soalan-soalan selalu ditanya kalau dalam kursus perkahwinan ataupun saya suka tanya dalam program saya akan tanya, kenapa tuan-tuan dan puan-puan berkahwin? Kan? Sebab apa? Untuk menentukan outcome, dia kena tengok juga baik niat daripada asal, daripada awal tadi. Kenapa berkahwin? Kan? Apa tujuan dia? Apa hala tuju dia? Ibarat kalau naik kereta tak tahu destinasi, dia bawa ke hulu ke hilir, dia ikut suka hati dia, ikut mood. Kan? Mungkin peringkat awal tu kereta yang dapat tu memanglah kereta yang penuh dengan minyaknya full tank, selesa dan sebagainya kan. Tetapi bila dibawa tanpa hala tuju, minyak akan habis. Bila minyak akan habis, dia akan rasa penat. Kan? Dan dia tidak tahu waktu bila nak berehat. Ini tiba-tiba buat cerita pasal bawa kereta kan. Dah lama tak rentas negeri kan, tak bawa kereta jauh. Rindu pula rasanya. Kan? Jadi outcome dia, itu mesti ditentukan. Dan contoh, bila anda menghadapi konflik, apa outcome yang anda nak? Sebab ada pasangan yang dia rasa dia dah penat. Dia burn out dari sudut penat, lelah dalam mendepani pasangan. Ada satu kes tu 7 tahun bersama dengan pasangan yang curang. Kan? Dan dia sabar, dia cuba buat baik. Bahkan dia kata dia dah buat macam-macam, layan yang terbaik apa semua, tetap jadi macam tu juga. Jadi kadang dia rasa dah penat, tak tahu nak buat apa kan. So apa outcome dia nak capai? Sama ada nak terus atau tidak, dia mesti tetapkan. Sebab apa? Kalau dia tak tetapkan, dia akan tergantung. Bila tergantung, ada tergantung sepi tu. Kan? Bila tergantung, dia tak selesai. Bila tak selesai, ini lagi menyakitkan. Ini lagi sakit. Menyakitkan. Bayangkan tak ada hala tuju dalam rumah tangga kan, nak buat apa, tak tahu nak pergi mana. Nak buat kerja, terganggu bila fikir tentang masalah rumah tangga. Kan? Nak selesai kan tak boleh selesai. So, akhirnya sehinggalah mengganggu karier juga. Masa ada lagi ke? Berehat kita seketika. Berehat. Kita baru dapat O tadi tu. S-C-A-R. Lepas ni kena kekal bersama dengarkan. Saya bawa kereta, jadi lupa nak tarik nak break. Kan? Dia sebab ambil fee sebab lama tak rentas negeri. Kan nak lama-lama je. Nak jalan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey tuan dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktunya. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Alhamdulillah. Masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Betul, kita bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Petang ni kita nak sambung lagi cerita berkaitan dengan tajuk kita, Ramadan bulan penyelesaian konflik rumah tangga di bahagian yang kedua. Ya, dan untuk waktu ini kita nak dapat Oscar ni sebenarnya. Bukannya senang ni nak kan Tuan. OSCAR tadi Tuan dah berikan iaitu outcome dan juga penerangannya. Selanjutnya Tuan, silakan. Okey, baik. Jadi saya nak habiskan sikit lagi O tu lah. Para pendengar sekalian, iaitu bila kita sebut tentang outcome, adakah kita masih lagi nak meneruskan atau tidak. Jadi apapun keputusan yang kita buat, kita kena ingat apa saja keputusan kita buat, dia ada kesan. Dia ada kesan dan cause and effect. Maknanya dia ada kesan, punca dan kesan dia. Jadi kalau contoh, kalau kita nak teruskan, okey, bila dah buat keputusan, barulah kita fikir macam mana cara dia. Sebab sekarang ni kalau kita bincang tentang cara, tetapi bila kita masih lagi belum membuat keputusan, dia tidak akan menyebabkan kita berikhtiar untuk melaksanakan cara-cara yang kita bincang tu. Sebab tu sekali yang paling penting sekarang ni, okay, contoh ada isu. Sebab saya selalu buat tanya dalam isu-isu tertentu kan. Saya kata, awak dah buat keputusan. Awak nak terus atau tidak? Kita nak terus. Okey. Bila nak terus, kita akan bincang macam mana cara untuk kita buat supaya dia terus. Sebab dalam sesi kaunseling saya tak boleh beri keputusan. Saya tak boleh mempengaruhi nilai saya pada dia. Jadi dia kena buat keputusan. Jadi apa sebelum buat keputusan, saya kata buatlah keputusan dalam keadaan yang paling tenang, paling relax. Yang kedua, buatlah istiqorah dulu. Kan? Supaya apa? Sebab keputusan kita ni kadang-kadang bila kita ikut emosi, bila kita ikut hati berbolak-balik. Sebab itu minta dengan Allah dalam istiqarah tu, adakah ini yang terbaik? Kan, minta Allah tunjukkan yang terbaik. Dan bila minta Allah tetapkan hati kita bila telah buat sesuatu keputusan. Kan? Okey, baik itu O lah. Kemudian adalah S. Okey, setelah buat keputusan, apa hasil yang kita nak? Outcome. Adalah kita kena assess, kita kena nilai balik situasi kita. Situation. S adalah situation. Apa situasi kita sekarang? Cuba cek balik rumah tangga kita, teman sekalian. Adakah rumah tangga kita sekarang ni berada dalam keadaan yang baik? Kan? Ya atau tidak? Anda lebih tahu, dan tidak ada orang luar yang lebih tahu melainkan anda sendiri. Kan? Dan ada setengah-setengah pasangan suami dia kata rumah tangga saya okey, tapi isteri pula rasa tak okey. Kan? Jangan ikut kita saja. Maknanya kita kena bersama-sama melihat dan juga memuhasabah balik rumah tangga kita ni okey ke tidak. Apa yang tak kena? Apa yang keadaan yang kita rasa tak selesa. So kena tengok balik. Contoh, kalau balik rumah balik kerja sama-sama, suami terus main game. Contoh main game tu. Yalah, maklumlah sekarang kan orang suka streaming kat Facebook kan, main bawa lori lah macam-macam tu kan. Tarik viewer dan sebagainya kan. Jadi adakah itu suasana yang disukai oleh isteri atau tidak? Ataupun adakah itu disukai oleh suami atau tidak? Apa juga keadaan. Jadi situasi ni sebenarnya kita kena assess dan kita kena nilai. Adakah ada tak masalah? Okay, pertama, apa situasi kita sekarang? Okey ke tidak? Yang kedua, ada tak masalah? Kalau kita rasa ada masalah, tulis apa masalahnya.
apa masalah yang timbul yang kita rasa tak selesa dan tak sesuai. Kan? Dan yang ketiga adalah dari sudut suasana tadi, cuba cek baliklah. Kalau dah tidur asing, tidurnya dah asing, dah tak bercakap, kan, balik rumah buat kerja sendiri, bercakap pula hanya tentang fakta dan data, kan, hak dan tanggungjawab, dah tak bercakap soal emosi, perasaan, cinta, suasana, seronok, dah tak bercakap. Maknanya adakah itu sesuatu yang kita suka? Kan? Sebab jangan tunggu terlambat. Jangan tunggu dah benar-benar pasangan tu dah tawar hati, kita pun dah tawar hati, baru kita nak memperbaiki. Bukan kata tak boleh, tetapi pada saat itu usaha yang lebih diperlukan untuk memperbaiki berbanding dengan keadaan baru mula nampak ada. Kalau contohlah macam ni lah, masuk rumah baru tiba-tiba nampak bocor sikit kan, bocor sikit, so biar dulu saya pernah sewa rumah lah, cerita tu kan. Saya pernah sewa rumah masa awal-awal kahwin ni kan, saya nampak ada bocor dekat siling. Saya biar kan. Nak baiki call tuan rumah, kata nak baiki ke tak, dia kata nanti dia akan uruskan. Jadi kita tunggu, kita pun tak ambil inisiatif sendiri untuk baiki kan. Sehinggalah siling tu, bukan siling, apa ni, plastik siling rumah tu runtuh. Banjir terus. Bila runtuh dah tengah tengok TV, zap runtuh, kata ya Allah masa tu. Juga nasib baik saya seorang ni, tak ada apa-apa kan. Dan cerita dia macam tu juga dalam rumah tangga. Isunya benda kecil-kecil, tapi bila dia biarkan dia membesar dan akhirnya dia boleh memusnahkan keseluruhan emosi dan perasaan kita terhadap pasangan. Jadi kena assess situation kita bagaimana sekarang. Dan yang ketiga adalah C apa dia? C adalah cause. Apa punca dia? Apa puncanya? Kan? Puncanya kena check balik apa puncanya. Kan, kadang-kadang masalah timbul dari berbagai sudut, antaranya masalah komunikasi. Kan? Kenapa masalah komunikasi? Maknanya cara bercakap dengan pasangan tak kena. Kan? Contohlah, katakanlah Syafiq balik rumah, Syafiq dengan kawan-kawan, yo what's up yo kan. Tiba-tiba you masak apa hari ini kan. Contohlah kan. Isteri pula tak boleh, isteri pula jadi pegang tasbih, pula kata ya Allah, dia nak yang Masya Allah mau makan apa. Contohlah kan. Anak entah kan. Jadi dia tak bertembung situ. So berlaku masalah komunikasi. Dia macam komunikasi tu tidak sama wavelength dia tak sama kan. Jadi dia ada benda yang rasa macam tak best, tak suka. So benda kecil tapi dia boleh bawa kepada yang besar-besar. Okey. Apa lagi masalah budaya. Berbeza kan. Budaya berbeza. Contoh waktu dia kecil-kecil dulu, suami jenis yang mak buat semua untuk dia. Kan? Mak buat semua, dia basuhkan baju apa semua, gosok baju apa semua. Jadi bila kahwin dia mengharapkan benda yang sama. Kan? Mengharapkan benda yang sama daripada isterinya. Contoh, isteri pula ayah dia buat semua. Kan? Ataupun mak dia buat semua untuk dia. Kan? Mengharapkan ayah dia buat semua untuk dia. Jadi dia mengharapkan suami tu buat benda yang sama untuk dia. Jadi benda tu tak berlaku. Bila saling mengharap, aku berhenti berharap. Kan? Sebab apa dah tak jadi. Jadi itu yang masalah-masalah yang mungkin timbul. Apa lagi? Campur tangan orang luar. Kan? Campur tangan mertua, campur tangan mentua, campur tangan mak ayah kita dalam rumah tangga kita. Dan especially lelaki. Saya ingat kalau statistik yang saya sebut sebelum ini, untuk pasangan 5 tahun ke bawah, 5 tahun umur perkahwinan, ada satu statistik tu, punca penceraian daripada sudut lelaki. Dan salah satu 3 sebab utama, salah satunya adalah campur tangan mentua. Kalau kita tengok 3 sebab utama, orang perempuan tak ada pasal isu campur tangan mentua, tapi kalau lelaki ada. Kenapa? Sebab lelaki dia ketua keluarga. Jadi bila ketua kan, saya ni ketua, tiba-tiba ada ketua lain campur tangan dalam urusan saya, urusan manajemen saya kan. Contoh syarikat saya, tiba-tiba ada bos syarikat lain nak masuk campur urusan syarikat saya. Jadi dia tak kena lah. Kan? Okey. Kemudian apa lagi? Orang ketiga. Campur tangan orang ketiga. Ini semua punca-punca ni, antara punca-punca. Kan? Apatah lagi cerita, saya dah dapat satu kes. Suami ni dia ada first love dia. First love ni bahaya sebenarnya. Saya sebenarnya saya cerita tentang first love ni sangat-sangat bahaya kalau tidak berjaya diuruskan dengan baik. Jadi walaupun dah kahwin, masih berhubung dengan first love. So bila masih berhubung kan, sampai nak letak gambar dia dengan bini pun tak letak. Sebab apa? Takut kawan tu terasa. Jadi siapa yang makan hati banyak? Isteri lah. Saya nak cerita. Jadi maknanya benda ni wujud dah berlaku dan masalahnya masih lagi meneruskan.
Walaupun perkahwinan tu dah nak capai angka 10 tahun dah. Kan nak cerita. Benda masih berlaku. Okey. Jadi apa lagi? Keperluan, soal-soal keperluan, nafkah dan sebagainya. Dan juga soal-soal kewangan. Jadi punca ni kena kenal pasti. Apa punca dia? Dan bila kita kenal pasti punca suami dan isteri, kita kena akui bersama. Adakah ini puncanya? Adakah ini masalah? Kan? Dan ini nak dibawa berbincang, inilah dia. Kan? Jangan bincang atas angin. Kan? Maknanya apa bukti bahawa inilah puncanya. Jadi bolehlah kita ceritakan dengan lebih detail lah, bentangkanlah. Dia macam pembentangan dia lah. Kena bentanglah, kena tunjukkanlah. Kan? Sebab jangan barulah kita tahu mana nak diperbaiki. Kalau tidak dia bercakapnya, you tuduh I tuduh you. Jadi dua-dua saling menuduh. Jadi siapa hakimnya? Hakimnya. Kan? Jadi tak selesai juga. Okey. Baik. Saya ingat saya nak habiskan 2 lagi, A dengan R. Dan insya-Allah kita akan buka untuk soalan tu. Saya ingat saya lebih juga nak respon kepada soalan-soalan kalau ada lah. Ya, okay. insya-Allah. Ada masa lagi? Kita akan berehat seketika waktu ini. Tuan Fazli boleh tarik nafas sikit untuk kita nak dapat lagi 2 lagi. Bawa kereta tu saya dah drift tu. Kena break kejap. Okey, baik insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Dan para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, peng makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Peningnya fikir nak masak apa hari ni. Timur pencak order Cik Ana kan ada? Kok bulu, mana nak boleh makan steamboat di malam hari. Tak sah tak do, kalau produk ni masak-masak Cik Ana nama Ribori. Ingat order ingat Cik Ana, sampai kotak kat padu kona. Ingat order ingat Cik Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Syria Malaysia sedang mengadakan misi Ramadan Share lah untuk memberi bantuan buat pelarian Syria yang memerlukan. Nak tak kita bantu taja iftar mereka? Hanya dengan RM30 untuk satu slot, lawati cintasiriamalaysia.com. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapat pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ingat Syria, ingat cinta. Ramadan ini share lah. Pendapatan bersama Andalusia Food Industries. Maklumat lanjut layari Facebook Kurma Dirindui atau hubungi 013-279-9285. 013-279-9285. Kurma yang dirindui. Kurma yang dirindui. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayo kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Jeng. Dah tahu promosi menarik buffet Ramadan bulan ni? Berbaloi tak? Dekat mana?
Menate Steak Hub. Yang syoknya ada kambing panggang istimewa Bukhari bersama nasi Mandi. Harga pun berpatutan. Wow, memang mantap lah. Semua cawangan ke? Berapa harga buffet? Ya, kecuali ampang. Untuk buffet Ramadan hanya RM89.90 untuk dewasa dan RM49.90 untuk kanak-kanak. Macam mana nak buat tempahan? Untuk tempahan, hubungi cawangan Menate Steak Hub berdekatan atau layari www.menate.com.my. 91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Ya, kita masih lagi bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita teruskan lagi perbincangan kita bersama tajuk kita hari ini, Ramadan Bulan Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di bahagian yang kedua. Ada dua lagi yang Tuan nak kongsikan bersama kita. Silakan Tuan. Ada A and R. A dan R. Silakan. Bila dah lengkap ni dapatlah anugerah dia kan. Betul. Bukan senang lah dapat anugerah Oscar tu. Okey, baik, kita dah bincang berkenaan dengan O, iaitu outcome. Kemudian kita bincang tentang situation. S adalah situation. Kemudian kita bincang berkenaan dengan C, cost. Kan, iaitu apa puncanya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah A. A adalah action. Setelah kita kenal, kita dah tetapkan matlamat, kita assess situation, kita nilai balik situasi kita, kemudian kita tahu dah punca dan akibatnya apa benda. So inilah masa itu. Tuan masih dengar kita? Tuan Fazli. Tuan Fazli. Okey, kita terputus seketika bersama jaringan kita di waktu ini, namun kita cuba untuk dapatkan kembali bersama jaringan Tuan Fazli Aziz. InsyaAllah Mona, ini orang kata cabaran dia Mona. Betul. Jadi kita bersama dalam sesi sebegini. Okey, tak apa. Kalau macam tu kita berehat seketika. Kita cuba untuk susunkan kembali tetapan bersama dengan Tuan Fazli Aziz. Kalau di waktu ini mungkin jaringan beliau yang agak koneksi internet kita kan lemah. Yeah. Dan untuk para pendengar terus setia bersama kami. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 29 004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Berhubung kembali bersama. Masya Allah. Adalah syabarannya, ada hikmahnya insya-Allah. Teruskan Tuan. Saya dah tangan duk gini-gini kan. Kan Syafiq dah beku dah ni kan. Rupanya terputus rupanya. Silakan Tuan, sambungan. Kita sambung. Teruskan. Silakan. Okey, so A adalah action. A adalah action. Jadi kita ambil tindakan apa yang kita nak buat. So macam mana kita nak bertindak? Jadi berasaskan kepada puncanya kenapa keadaannya sekarang, apa yang kita nak perbaiki, maka kita kena bertindak lah. Jadi di sinilah datangnya proses perbincangan. Cuma proses perbincangan ni insya-Allah untuk sesi yang akan datang saya akan detailkan macam mana cara nak berbincang. Apa kaedah perbincangan yang sesuai. Jadi cara nak berbincang yang baiklah. Supaya apa? Supaya perbincangan itu mencapai maksud dan juga insya-Allah menuju ke arah outcome yang kita tetapkan. Okey.
Cuma dalam masa yang sama, kenapa saya tekankan untuk kita buat pada bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan ni dia ada suasana. Ya, ada feel Jadi dia. satu suasana yang baik. Jadi suasana yang baik. Berbanding dengan bulan lain. Bulan Ramadan ni kalau contoh, kalau kita nak berbincang, kalau kita ambil dari sudut time lah. Dari sudut masa. Bulan Ramadan, pertama kita ada macam Syafiq sebut tadilah. Waktu bersahur. Sahur bersama. Jadi kalau boleh, dalam keadaan konflik bagaimana sekalipun, tolong sahur bersama. Tolong sahur bersama. Ini antara benda-benda yang kita kena buat bersama. Tolong sahur bersama, tolong berbuka bersama, dan tolong jangan tidur asing. Kalau boleh. Kan? Walau apa jua konflik. Sebab apa? Inilah yang akan membantu kita untuk mengeratkan kembali hubungan. Sebab waktu momen-momen ini. Sebab kadang-kadang dalam keadaan begini. Kalau masih ingat, saya cerita tentang bila kita berpuasa, kita akan keluarkan sekumpulan hormon namanya katekolamin. Yang mana hormon ni adalah hormon-hormon yang tenang, hormon-hormon kasih sayang dia akan keluar waktu kinan, endorfin. Sebab tu kalau kita tengok, kita lebih relax dan tenang waktu Ramadan. Kan? Waktu kita berpuasa. Jadi suasana tu dah ada. Kan? Suasana tu dah ada, keadaan tubuh badan kita pun berada dalam keadaan tenang. Jadi inilah saat yang sesuai untuk kita berbincang. Kan? Saat yang sesuai untuk kita berbincang. Jadi waktu buka puasa pula, waktu dua kegembiraan yang Allah sebut ni. Kan? Salah satu waktunya adalah waktu orang berpuasa ni berbuka puasa. So Allah sebut tentang kegembiraan orang mukmin ni, dua kegembiraan ni. Salah satunya waktu berbuka ni, nak cerita ni emosi manusia dalam keadaan gembira bila berbuka. So ini adalah waktu yang sebenarnya, cuma saya kata waktu dah kena bincang, jangan bincang waktu tu. Tapi nak cerita, ini antara waktu yang emosi kita tengah elok. Jadi ambil masa sedikit, mungkin selepas tu dah solat maghrib sama-sama. Okey. Solat jemaah juga. Jemaah kalau boleh sama-sama lah. Malaikat kalau dah pergi masjid, cerita lain lah. Tapi kalau di rumah, jemaah sama-sama. Sebab apa? Itu adalah antara waktu yang menyebabkan emosi kita berada dalam keadaan baik. Jadi senang untuk kita berbincang. Mudah untuk kita bincang. Dan sebenarnya antara penting ni sebenarnya sebelum apa-apa pun, kalau kita ambil sudut berbincang, sebelum bincang ni yang paling penting emosi kita. Emosi kita stabil, insya-Allah okey. Insya-Allah okey, walaupun berdepan dengan trigger-trigger yang mungkin timbul, provokasi-provokasi yang mungkin berlaku, tapi bila kita tenang, insya-Allah kita boleh handle. Okey. Jadi itu yang ketiga. Kemudian kenapa bulan Ramadan, dan saya kata action yang perlu dibuat, salah satu yang besarnya adalah doa. Betul. Tuan-tuan sekalian, doa. Jangan putus harap dalam berdoa, jangan berhenti berdoa. Apatah lagi satu bulan Allah bagi konsisten, satu bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, dan bulan istajabah doa, bulan yang mustajab doa. Kan? Jadi bulan ini mana memang kena manfaatkan betul-betul. Kan? Supaya pasangan kita, Allah lembutkan hati dia, bolak-balikkan hati dia ke arah kebaikan dan ketaatan. Kan? Berdoa, jangan putus berdoa. Sebab itu, lepas sekalian, saya kata ini adalah penyelesaian konflik. Sebab apa? Bulan yang sebenarnya Allah buka peluang untuk Allah bantu. Kan? Untuk Allah bantu kita. Adakah bulan lain tidak? Bukan begitu maksudnya. Cuma saya nak cerita tentang begitu baiknya Allah beri peluang pada kita untuk kita usahakan minta betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Jadi sebab itu saya kata bulan Ramadan bulan yang terbaik menyelesaikan konflik rumah tangga. Bukan saja rumah tangga, sebenarnya apa jua konflik lah. Ini antara bulan yang terbaik. Adakah mungkin akan selesai? Ada juga mungkin yang tak selesai. Tetapi paling tidak bila kita dekat dengan Allah, bila selalu berharap, kan? Bila kita dekat dengan Allah, bila kita selalu berdoa, berharap pada dia, minta dengan dia, kan? Walaupun selepas Ramadan konflik masih sama berlaku ataupun berlaku konflik yang lebih besar, tetapi bila hati kita tenang, kan? Bila hati kita tenang, insya-Allah konflik sebesar mana pun kita akan boleh hadapi. Amin. Dia masalah ni kadang-kadang bila hati tak tenang. Hati tak tenang, ni konflik kecil pun kita kelang kabut dah. Mula salahkan tu, salahkan orang lain, kan? Mula buat perangai ekspresi secara agresif, kan, emosi, kan, sepak sana baling kursi dan sebagainya. Sebab apa? Benda kecil dia. Sebab tu kita tengok orang panas badan, benda kecil je puncanya, tapi dia punya marah tu macam perang dunia ketiga. Kan, semua benda nak musnah. Lepas musnah dia berfikir, ya Allah, nyanyi aku beli dulu 300 lebih, hak itu aku dah pecahkan. Baru besar. Kan? Okey. So, dan yang terakhir adalah resources. Okey. Resource. Apa resource kita yang kita ada, sumber-sumber yang kita ada untuk kita perbaiki rumah tangga. Kalau pergi jumpa kaunselor, ada kawan-kawan kaunselor, ada orang ada kaunselor yang boleh bantu, silakan. Dapatkan bantuan. Jangan ego dalam memohon bantuan. Kan, bantuan profesional.
Kita kalau contoh kita sakit demam, tak malu jumpa doktor. Kenapa kita malu nak jumpa kaunselor? Kan? Sedangkan kita sakit dari segi emosi, kita sakit dari segi kesihatan mental kita terganggu kan. Kenapa kita malu nak jumpa psikiatri? Sedangkan sakit fizikal jelas nampak, kalau luka nampaklah darah dia. Tapi sakit di dalam tak ada siapa yang tahu. Betul. Kan? Tak ada siapa yang tiba-tiba kita dengar dia dah mati bunuh diri, contoh. Sebab apa? Sebab orang tak sedar yang dia sakit. Tambah-tambah pula yang jenis suka tunjuk happy je selalu kan. Tak pernah rasa marah. Sebab tu saya kata hati-hati juga jenis happy selalu. Sebab kadang-kadang dialah lukanya yang paling dalam bila sentiasa tunjuk happy. Kita tak tahu. Kan? Ini wallahualam, mungkin kalau ada soalan kita serahkan pada soalan nanti insya-Allah. Kita tinjau di Facebook Live IKIM, ada sahabat kita dah pun hantarkan soalan dan juga pertanyaan. Kalau anda lihat di Facebook, ada sahabat kita Fitfi bertanya, saya ingin bertanya tuan, bagaimana hendak mendepani dan menghadapi pasangan yang suka mengelak untuk berbincang bersama dan susah untuk berkomunikasi ni. Macam mana tuan kita nak bagi dia bercakap? Bagi dia berbincang, nak kena ajak minum-minum ke macam mana ni? Silakan tuan. Apa pun yang ini saya akan detailkan minggu depan. Tapi tak ada masalah, cuma saya akan sentuh sedikitlah. Pertama, bila pasangan kita mengelak daripada berkomunikasi atau berbincang, ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia memang lemah dari segi komunikasi. Okey. Dia memang ada orang memang tak pandai. Memang tak pandai bercakap. Kan? Dia kalau bagi dia mesin ke, bagi dia motor ke, kereta dia, bagi dia screwdriver ke, dia pandai dia bertukang, dia buat sesuatu kan. Tapi bila nak cerita, nak cakap sesuatu, dia tak pandai. Itu satu. Yang kedua, ada juga orang yang yang pertama tadi kemahiran komunikasi lemah lah. Yang kedua disebut sebagai stonewalling ni. Stonewalling ni kadang-kadang pasangan kita dah merajuk sebenarnya. Dah merajuk. Dan bila dia dah merajuk, jadi dia tidak ada kecenderungan untuk berbincang. Tapi kenapa tidak ada kecenderungan untuk berbincang? Salah satu sebabnya kemungkinan ada mind setting dalam kepala dia. Bincang pun tak mengubah apa-apa. Satu. Kita dah pernah bincang sebelum ni, tapi awak tak berubah juga, contoh. Jadi dia dah tak nampak manfaat perbincangan. Walaupun isu ini sebenarnya mungkin pada dia, tetapi sebab kan cara dia melihat tu. Dan ketiga, dan juga bila sebut stonewalling, kemungkinan dalam mind setting dalam kepala dia adalah pertama, saya sebut tadi, bincang tak menyelesaikan. Yang kedua, kalau bincang pun tidak mengubah apa-apa. Yang ketiga, dia takut pasangan dia tercedera bila berbincang. Dia dan pasangan dia tercedera. Mungkin dia ada satu luahan marah ni, luah sangat nak meluah ni. Marah sangat ni, nak marah sangat ni, tapi tak nak bercakap. Bila bercakap nanti kan takut sakit hati pula. Takut pasangan dia sakit hati. Jadi dia mengambil tindakan untuk mengelak daripada bercakap. Sebab kalau dia bercakap mungkin ada carutan, mungkin ada makian dan sebagainya. Jadi dia mengelak lah. Jadi mungkin itu saat terbaik ketika itu. Jadi pada saya peringkat awal ni adalah jangan rasa bila pasangan mengelak daripada berbincang adalah kerana pasangan tidak berminat untuk memperbaiki rumah tangga. Jangan ada mind setting sebegitu. Sebab kita tak tahu apa yang dia alami. Jadi untuk mendalaminya tu nanti, insya-Allah bila kita dah mendalami, kita faham, barulah kita boleh bantu mencari titik yang sesuai atau waktu yang sesuai dengan cara yang paling sesuai untuk berbincang. Wallahualam. Syafiq tengok saya 3 kali dah tu. Dengan pandangan renungan dia kata tolonglah berhenti, masa dah nak habis. Alhamdulillah. Saya kira itu kesimpulan untuk petang ini bersama Vaksin Hati bersama Tuan Fazli Aziz. Alhamdulillah. Tuan Fazli, kita berterima kasih banyak-banyak kepada anda. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang terus tonton di Facebook dan kekalkan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rancangan itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan. Tingkatkan ketakwaan. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Tidak kira di mana jua destinasi anda,
IKIM setia menemani perjalanan anda dengan juadah minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Pasal Luna, Islam Agamaku, Iman Nuna dan Usra Nurani. Pastikan sentiasa setia mendengar segmen Destinasi jam 4 petang hingga 7 malam bersama Mona dan Syafiq di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Tibanya bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia bersiap dengan penuh gembira untuk menghidupkan kembali keindahan Ramadan. Namun, bayangkan bagaimana pelarian Syria menyambut Ramadan kali ini. Di kem-kem pelarian Syria, kelaparan dan kemiskinan telah menghantui penduduk di sini. Para pelarian tidak mempunyai apa-apa untuk disuapkan kepada anak-anak mereka. Ya, ini adalah realiti. Hampir sepanjang tahun mereka bergelut dengan keadaan hidup yang sangat sempit sehingga tiada istilah kenyang dalam kamus hidup mereka. Dari realiti tragis ini, atas rasa tanggungjawab dan prihatin, kami dari Pertubuhan Peduli Insan Malaysia mengambil ikhtiar dengan melancarkan kempen infak Ramadan Syria ke-10 untuk menyediakan juadah iftar pada bulan Ramadan yang penuh barakah bagi memenuhi impian mereka dan membawa kegembiraan anak-anak di sana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, pasti Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa memudahkan orang yang sedang dalam kesusahan, pasti Allah akan permudahkan baginya urusan di dunia dan akhirat. Sanggupkah anda membiarkan saudara kita di Syria bersendirian di bulan Ramadan? Mari bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia berkongsi pahala berganda pada bulan Ramadan dengan menyumbang kepada pelarian miskin di kem ini. Untuk membantu saudara-saudara kita di Syria, hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org. Hello, Assalamualaikum Nurbella. Saya nak hand sock yang paling sejuk. Tak melorot, tak gatal dan paling penting boleh tutup aurat dengan sempurna. Oh ya, saya nak semua color. Nak dapatkan hand sock pelbagai saiz, desain dan material yang berkualiti, boleh follow IG nurbella.co. Nurbella, leading in hand sock. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Membeli lagi? Iya bang, produk Al-Ulum. Ni saya tambah pencuci baju, pencuci pinggan, rempah, kicap, sos, jus, kopi, madu kesukaan abang ni. Semua ada kan? Kita kan guna semua produk Al-Ulum. Ya, produk yang tak perlu ragu-ragu. Sebab Al-Ulum berasaskan bahan-bahan alami, tumbuhan, buah-buahan serta mesra pengguna. Satu lagi, produk Muslim dan halal. Produk Al-Ulum dapatkan di FB, IG dan Shopee Al-Ulum Official Store atau hubungi 012-253-6558 dan 019-563-0737. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini IKIM setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat